Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ada yang bertanya, apa kabar Daim Zainuddin? Kalau nak tanya kabar kesihatan beliau, setakat ini kita sendiri pun tidak tahu. Tetapi kalau nak cakap keadaan ataupun status Daim Zainuddin dan istrinya berkenaan dengan kes mahkamah, akhirnya terdapat satu berita yang mengesahkan bahawa permohonan semakan Daim, isteri cabar siasatan SPRM, ditolak. Nah, di dalam artikel yang lain juga menyatakan Daim dan keluarga sekali lagi gagal cabar siasatan SPRM. Nah, adakah dengan ini satu lagi kejutan buruk untuk Daim Zainuddin dan isterinya? Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya gagal dalam rayuan untuk mendapatkan kebenaran meneruskan semakan kehakiman terhadap SPRM terhadap mereka. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Aziza Nawawi sebulat suara menolak rayuan itu petang ini, di mana artikel ini pada 9 Mei. Dua lagi hakim yang mendengar permohonan itu ialah Hashim Hamzah dan Azizul Azmi Adnan. Bercakap bagi pihak ketiga-tiga hakim terbabit, Azizah berkata mereka memutuskan siasatan agensi anti rasuah itu tidak terbuka kepada semakan kehakiman kerana ia akan mendedahkan proses seumpama itu kepada pelbagai tindakan undang-undang. Pada 4 Mac lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Daim dan keluarganya untuk mendapatkan kebenaran meneruskan semakan kehakiman kes berkenaan. Antara yang menjadi tumpuan ialah pembatalan pertuduhan jenayah ke atas Daim dan istrinya, Naimah Abdul Khalid, berhubung pendedahan aset mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh memutuskan pemohon gagal menunjukkan terdapat malafide ataupun niat buruk dalam siasatan SPRM terhadap mereka. Dia juga berpendapat syakwa sangka wujud malafide sahaja tidak mencukupi untuk mereka mendapatkan kebenaran berkenaan. Hakim juga tidak bersetuju dengan dakwaan pemohon bahawa siasatan SPRM terhadap mereka adalah malafide kerana kesalahan yang didakwa disiasat adalah untuk kesalahan lapuk. Manakala di dalam artikel Daim dan keluarga sekali lagi gagal cabar siasatan SPRM. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin sekali lagi dan keluarga gagal dalam usaha memohon semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM ke atas hal ehwal kewangan mereka. Mahkamah Rayuan menolak permohonan kebenaran daripada mereka. Daim dan istrinya Naimah Khalid serta 4 anak mereka Asnida, Wiradani Amir dan Amin Zainuddin dan Ilham Tausin dan Berhad memohon semakan kehakiman pada 10 Januari lepas. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, Naimah dan Daim mengaku tidak bersalah bagi pertuduhan tersebut yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM100,000 Malaysia sekiranya disabit kesalahan. Itulah hukuman denda kepada Daim Zainuddin. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat saya hormati semua, tuan-tuan dan puan-puan, mesti ada di antara
Anda semua yang menonton video ini tertanya-tanya, adakah Mahathir sebenarnya memang bersalah? Bersalah sebab apa? Sebab sebelum ini kita pernah mendengar kenyataan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, berkaitan dengan ada bekas pemimpin negara yang mencuri ataupun menyakau berbilion-bilion untuk kroni dan keluarga. Dan pada akhirnya ramai yang berkata bahwa kenyataan itu adalah untuk Tun Mahathir. Bahkan Mahathir sendiri yang mengakui bahwa kenyataan PMX itu ditujukan kepada beliau. Nah, persoalannya, adakah memang Mahathir benar-benar bersalah? Bahkan kita juga tahu kedua-dua anak Mahathir yang terlibat dengan pengisytiharan harta. Bahkan dikatakan juga oleh anak bekas Perdana Menteri itu bahwa Tun Mahathir lah yang menjadi sasaran mereka untuk disiasat. Nah, persoalan yang paling utama di dalam hal ini, adakah Tun Mahathir akan ditahan, akan ditangkap? Walaupun ada beberapa pemerhati politik yang saya lihat yang bercakap bahwa Mahathir kritikal. Kritikal bukan karena sakit, tapi kritikal di dalam keadaan politiknya. Apakah tidak sudah kalah pada PRU15 yang lepas dan satu kerusi pun mereka tidak dapat. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan itu saya tidak mau panjangkan, tetapi berkaitan dengan persoalan adakah Tun Mahathir akan ditahan ataupun ditangkap. Nah, ini satu pengakuan daripada SPRM yang pasti mengejutkan. Melalui satu perkongsian artikel daripada Malaysia kini, SPRM belum lagi berhasrat tahan Dr. Mahathir, kata Azam Baki. Diterbitkan pada 7 Mei. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, berkata pihaknya tidak lagi berhasrat untuk menahan Dr. Mahathir berhubung isu pengisytiharan harta. Katanya, ini karena siasatan terhadap bekas Perdana Menteri itu masih berjalan. Maknanya Tun Mahathir hari ini masih disiasat. Itu tak ada lagi. Kita tak ada hasrat untuk menahan beliau. Siasatan masih terus dijalankan. Katanya ketika ditemui pemberita selepas peluncuran strategi pembanterasan rasuah nasional 2024 hingga 2028 di Putrajaya. Pada 25 April lalu, Azam berkata, bekas ahli parlimen Langkawi itu adalah antara individu yang disiasat berhubung isu pengisytiharan harta. Susulan penyiasatan itu, kedua-dua anaknya Mirzan dan Mokzani juga diberi notis untuk mengisytiharkan harta dalam tempo yang dinyatakan dalam notis di bawah Seksyen 36 Akta SPRM 2009. Pada 18 Januari, SPRM meminta kedua-dua mereka mengisytiharkan segala aset ahli dan tidak ahli yang berada dalam pegangan sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempo 30 hari dari tarik notis. Mokzani disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, mungkin persoalannya adalah adakah sedikit sebanyak selepas Mokzani dan Mirzan yang terlibat dengan pengisytiharan harta ini akan menurunkan ataupun akan memberikan kesan yang negatif kepada perniagaan Tun Dr. Mahathir ataupun anaknya sendiri. Nah, adakah ini menjadi satu berita yang amat buruk sekiranya perkara ini boleh membawa kepada bankruptcy ataupun membawa kepada anak Mahathir bankrupt. Kalaulah perkara ini benar, itu menjadi persoalannya lah. Mungkin ada yang melihat dua anak bekas PM ini
yang diminta untuk mengisytihar harta, adakah mereka melakukan kesalahan? Nah, mungkin itu boleh menjadi persoalannya. Adakah ini akan memberikan kesan yang negatif kepada anak Mahathir dan Mahathir sendiri? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.